Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan tengok pula lapisan atmosfera matahari ataupun lapisan luar. Okey, lapisan luar matahari. Outer layer of the sun sebenarnya. Jadi macam tadi cikgu ada ajar video sebelum ni, kita ada belajar 3 bahagian dalam ataupun lapisan dalam, inner layers, and sekarang kita akan belajar outer layer. Ada 3 lagi lapisan luar matahari. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Okay, so tadi cikgu ada ajar dekat video sebelum ni, cikgu ada ajar kita ada 3 lapisan dalam matahari yang kamu kena hafal. Okay, 1, 2, 3 dekat sini. So sekarang untuk video ni kita akan belajar pula lapisan atmosfera ataupun lapisan luar. Okay, outer layer of the sun. So outer layer of the sun, lagi 3 yang kamu kena hafal adalah fotosfera. Okay, kita ada fotosfera yang kamu kena hafal. So kita ada fotosfera dekat sini nombor 4, bahagian ni. Maksudnya bahagian luar. Okay, bahagian luar matahari yang kita boleh lihat setiap hari. Kita boleh lihat, kita boleh tengok setiap hari daripada bumi. Contohnya macam kamu bangun pagi, kita akan nampaklah permukaan daripada bumi, matahari daripada bumi tu, itulah fotosfera. Cahaya matahari yang sunrise setiap pagi kamu tengok, cahaya tu adalah daripada fotosfera. Okay, fotosfera. So nanti kita tengok satu persatu. And juga kamu kena tahu tentang chromosfera ataupun chromosphere. Okay, chromosfera ataupun chromosphere nombor 5 iaitu bahagian ni. So chromosfera ataupun chromosphere ni adalah bahagian luar juga matahari yang kita cuma akan boleh lihat daripada bumi apabila ada gerhana matahari ataupun total solar eclipse. Okay, total solar eclipse. Solar is the sun lah, matahari. Eclipse adalah gerhana. So kita cuma akan nampak permukaan chromosfera ataupun chromosphere bila ada gerhana matahari. Okay, so kita akan ada lagi bahagian ketiga yang kamu perlu tahulah, iaitu corona. Okay, corona. So corona adalah ni nombor 6, okay, bahagian luar. Okay, so di bahagian luar, kalau kamu tengok sini adalah fotosfera. Okay, ini kamu punya chromosfera, and bahagian luar ni adalah kita punya corona. So corona ni dengan chromosfera, dua-dua ni kita hanya boleh lihat. Kita hanya boleh lihat dua-dua ni kalau kita ada gerhana matahari. Maksudnya kalau kita ada total solar eclipse, then we will only be able to see our chromosphere and our corona of the sun. Okay, jadi nanti kita tengoklah satu per satu. Okay, so ni adalah lapisan luar. Jadi itulah kita belajar dalam chapter ni. Kita akan belajar lapisan luar. Kenapa? Kalau matahari macam ni, dia akan ada terkeluar-terkeluar. Okay, dia akan ada terkeluar macam ni. Kenapa? Jadi kita akan tengoklah satu persatu. Okay, bahagian luar ni, and perolakan dekat sini. Okay, perolakan dekat matahari, permukaan matahari. Why? So kita akan tengok satu persatu. And ni adalah kita punya chromosfera and juga kita punya corona. Okay, so dua bahagian ni, chromosfera and juga kita punya corona, kita cuma boleh nampak bila ada gerhana matahari. Okay, we can only see chromosphere and also our corona of the sun when there is a total solar eclipse. Okay, when there is a total solar eclipse, then we will be able to see it in a whitish blue ring or in a red ring. So kita boleh tengok di dalam cahaya ring cincin merah ataupun dalam cahaya biru-biru, putih ke biru-biruan. Okay, so dia bergantung kepada lapisan apa yang kita nampak ketika solar eclipse tersebut, ketika total solar eclipse. So kita akan tengok dulu overview. Okay, so ni adalah kita punya photosphere. Okay, ni kita punya photosphere. So permukaan matahari yang setiap hari kita boleh tengok daripada bumi. Okay, so kita akan tengoklah ada tompok-tompok. Okay, kita ada tompok-tompok ni. Why? Kita boleh nampak
sebab dia adalah di permukaan matahari. Okay, fotosfera adalah di permukaan matahari. So kita juga boleh tengok chromosphere. Kita boleh juga tengok corona. Tapi dua ni, chromosphere dan corona, kita cuma boleh tengok bila kita ada total solar eclipse ataupun bila kita ada gerhana matahari. Hanya tu sahaja kita boleh lihat chromosphere ataupun kita punya corona matahari. Okay, so kita tengok dulu photosphere. Kenapa nama dia, apakah itu photosphere? So, okay, photosphere ni adalah permukaan matahari yang dapat dilihat setiap hari daripada bumi. So, contohnya bila kita bangun pagi, kita dapat cahaya. Kita dapat cahaya, we have light, we get light. When we see the surface of the sun from the earth, itulah kita punya photosfera. Itulah kita punya photosphere. Macam mana kamu mau hafal benda ni adalah senang. Foto. Okay, kalau kamu ingat balik, foto, okay, fotosintesis. So, fotosintesis kita guna apa? Cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari. So, foto ni sebenarnya maksud dia adalah light ataupun cahaya. Sebab itulah, kalau kamu masih ingat fotosintesis, dia guna apa? Cahaya. Okay, so sphere. Sphere ni kita cakap tentang ni. Kita punya matahari. Dia bentuk apa? Dia bentuk sfera. Dia bentuk sphere. So, maksudnya, kita bercakap tentang cahaya matahari. Fotosfera ni sebenarnya adalah cahaya matahari. Photo is light, cahaya. Sfera kita cakap tentang sun kita yang berbentuk sfera. So, fotosfera ni sebenarnya adalah cahaya matahari. Okay, ni matahari, ni cahaya. So, cahaya matahari sebenarnya. Okay, untuk mudah kamu hafal. Nanti kamu bila exam, ingat balik fotosfera. Okay, foto cahaya. Sfera, oh ya, matahari bentuk sfera. Okay, bentuk bulat. So, fotosfera adalah sebenarnya cahaya matahari. So, yang kamu boleh lihat setiap hari daripada bumi. Okay, so dia terdiri daripada lapisan gas tumpat. So, macam cikgu bagi tahu kamu, okay, macam cikgu ada bincang tadi, gas-gas yang kita boleh jumpa dekat matahari, kita ada helium, kita juga ada hidrogen. Okay, and then ni adalah lapisan paling sejuk. Okay, lapisan paling sejuk 6000 darjah Celsius. Kenapa dia paling sejuk? Sebab dia adalah permukaan luar. Okay, so maksudnya macam cikgu ajar tadi, kita sini ada kita punya core. Ini kita ada lapisan lain, kita ada lapisan lain. So, core ni adalah yang paling panas dan makin dia jauh daripada kita punya teras, kita punya core, dia akan makin sejuk. Sebab itulah permukaan matahari yang paling luar adalah yang paling sejuk. Sebab dia paling jauh daripada sumber tenaga, iaitu teras ataupun core. Jadi, ni kelihatan bergelora kerana gas dari zon perolakan terbebas di sini. Kelihatan bergelora ni sebenarnya adalah macam ni. Okay? Macam permukaan ni, bergelora. So, kenapa dia bergelora macam ni? Sebab kita punya, apa tadi dia cakap? Kita punya zon perolakan. Kita punya convection zone. Okay, kita punya convection zone. Macam cikgu ajar kamu tadi, convection zone kita akan ada macam ni. So, bila dia keluar, okay, bila dia keluar daripada matahari, so si matahari contoh, bila convection zone tu keluar, okay, bila convection zone tu terkeluar, contohnya, okay, dia terkeluar macam ni, so sebab itulah kita akan ada ni, okay, kita akan ada bentuk-bentuk dekat luar ni. Disebabkan oleh kita punya convection zone yang terkeluar, jadi kita punya surface of the sun. Okay, surface of the sun. Daripada kita punya convection zone ataupun zone perolakan tu dia keluar sampai kita punya permukaan matahari, kita punya photosphere. Okay, sebab itulah kita akan nampak matahari dia akan ada flare dekat luar. Okay, so sambung lagi tentang photosphere ataupun photosfera. The sun's visible light that we see from Earth originates from the photosphere. So ni maksud cikgu cahaya daripada matahari. Okay, cahaya matahari yang setiap hari kita nampak daripada bumi, from our Earth, originates from the photosphere. Okay, photo, cahaya, sphere, kamu ingat matahari. Okay, so photosphere kita cakap pasal cahaya matahari
yang kita cuma boleh nampak daripada permukaan, okay, on the surface of the sun. So inilah photosphere. Okay, photosphere yang kita boleh tengok daripada bumi. Okay, so the photosphere experience turbulence caused by the explosive eruption on the surface of the sun. So maksudnya photosphere dia ada turbulence ni, turbulence. Okay, so nanti kalau dia ada lagi 1, 2, 3, 4. So kenapa mereka ada benda ni adalah because of your punya convection zone. Okay, zone perolakan. Macam cikgu ajar video sebelum ni, contohnya bila kamu masak air, okay, dia akan ada pusing kan. So dia samalah macam kamu punya convection zone. Dia terkeluar sampai permukaan matahari, photosphere. Okay, so we're gonna look at lapisan atmosfera ataupun outer layer yang kedua yang kamu kena hafal untuk tingkatan 3. So kita ada chromosfera ataupun chromosphere. So chromosfera ataupun chromosphere ni adalah lapisan gas yang berada atas fotosfera. So tadi kita dah belajar fotosfera kan? Fotosfera ni adalah lapisan luar matahari. So lapisan luar matahari tu dia ada satu lapisan lagi. Okay, dia ada satu lapisan lagi, nama dia chromosfera. Okay, chromosfera dia di atas fotosfera yang kita baru belajar tadi. Okay, so benda ni, chromosfera ni adalah 9600 and kepanasan dia adalah 15,000 darjah Celsius. Fotosfera ni yang paling sejuk, dia cuma 6,000 darjah Celsius. Okay, and then hanya dapat dilihat dari bumi semasa gerhana matahari penuh. So macam cikgu ada cakap tadi, chromosfera ataupun corona dan juga corona, kita hanya boleh lihat daripada bumi apabila gerhana matahari penuh. Bila gerhana matahari tidak penuh, kita tidak akan dapat lihat. So, apa beza chromosfera dengan corona ni adalah chromosfera dia akan berwarna merah. Okay, dia akan ada red ring. Dia akan ada cincin yang berwarna merah. Okay, apabila kita ada gerhana matahari penuh. So, kalau kamu kalau kamu masih ingat gerhana matahari penuh adalah macam ni. Bila kita punya matahari, kita punya bumi, kita punya bulan dan juga bumi dia align, okay, dia satu baris. So bila kita punya matahari dekat sini ditutupi oleh kita punya bulan, kita akan nampak, okay, kita akan nampak kita punya chromosfera yang berwarna merah. Kalau di corona, kita akan nampak dia warna putih. So dia bergantung kepada permukaan apa yang kita nampak ketika total solar eclipse, ketika gerhana matahari penuh. Okay. So, itu adalah chromosfera. Dia berwarna merah. Okay. The chromosphere is visible as a red ring during total solar eclipse. Okay, red ring during total solar eclipse. So, dia akan warna merah. So, selalunya dia akan tanya dalam soalan objektif. Okay, dia akan tanya soalan objektif. Chromosfera warna apa? Okay, and then corona warna apa? Tu actually one of the soalan yang popular lah sebab dia senang untuk hafal. Okay, chromosfera warna merah, corona dia warna biru-biru keputihan. Okay, so kenapa dia warna merah is because kita ada hydrogen gas. Okay, dia ada hydrogen gas, ini sebenarnya air. Okay, dia hydrogen gas yang sangat panas dekat matahari. So matahari, kita ada hydrogen gas, kita ada helium. So dia warna merah sebab kita ada hydrogen gas yang sangat-sangat panas. Okay, sangat panas dia punya suhu. So corona ni adalah lapisan gas yang ada atas chromosfera kita. Okay, lapisan gas yang ada atas kita punya chromosfera. So sini kita punya chromosfera ni, corona lagi luar. Okay, dia di atas chromosfera. Dia sebenarnya adalah gas sahaja, okay, corona. So dia lapisan yang paling luar matahari and dia adalah sekitar 2 juta darjah Celsius. So kamu kena hafal lah yang tu. Kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan objektif. And macam cikgu cakap tadi, chromosfera and corona kita hanya boleh lihat apabila gerhana matahari penuh sahaja. So bila gerhana matahari penuh, contohnya macam ni, matahari, bulan dan juga bumi dia align, okay, dia satu baris. Ni matahari ditutupi oleh bulan, so kita akan nampak
corona. Okay, dia berwarna berwarna putih ke biruan. Okay, dia berwarna putih ke biruan. So kamu kena hafal chromosfera warna merah, corona putih ke biruan. Okay, so corona is the outermost layer of the sun, macam Cikgu cakap tadi, and they are about 2 million degrees Celsius, and it forms whitish blue ring. Okay, you can only see them during the total solar eclipse. So you have to remember, corona is whitish blue, chromosphere is red ring. Okay, jadi kamu kena hafal lah, satu merah, satu biru putih. Sebab selalunya dia akan tanya soalan di dalam peperiksaan bahagian objektif. Okay, so tu sahaja 3 bahagian luar ataupun bahagian atmosfera yang kamu kena hafal, iaitu fotosfera, nama dia foto, cahaya. Sfera, so kita cakap tentang cahaya matahari yang kita nampak daripada bumi. Kita juga ada chromosfera. Okay, kita juga ada chromosfera, kita juga ada corona. So, chromosfera yang berwarna merah, corona yang berwarna biru putih. Okay, jadi setakat itu sahaja untuk video kali ini. Kalau kamu ada apa-apa soalan, seperti biasa, kamu boleh tanya cikgu.